Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Okey, boleh saya start? Boleh dengar tak suara saya? Tolong bagi respon. Okey, boleh ya. Okey, so malam ni saya nak buat untuk yang first part je dulu. Apa yang kita nak buat adalah start daripada learning outcome G. Okey, untuk ionization energy. Okey, sehingga kita nak tengok deduce electronic configuration and its position in the periodic table based on successive ionization energy. Okay, so kita nak buat learning outcome G, H, I, J. Okay, kita cuba ya dalam tempoh sejam ni. Okay. Okay, so first learning outcome. So to define the first and second ionization energy, so first IE. Okay, so apakah itu first IE? So first IE ni adalah minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, for example ni boleh buat sama-sama dengan saya. Okay, for example kalau saya ada magnesium magnesium atom. Okay, kat sini boleh nampak dia punya ayat dekat sini gaseous atom. Jadi kalau gaseous atom dalam kita punya equation dia dalam bentuk gas lah fasa dia. Okay, gaseous atom. Okay, so lepas tu apa yang berlaku kat dia, kita keluarkan. Kita buat apa? Kita keluarkan 1 mole of electron. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi magnesium ion dalam fasa gas jugalah tambah 1 elektron. Okay, so yang elektron ni, yang ni lah dalam 1 mole. Okay, so ini dia punya equation dia. Okay, kalau untuk penjelasan dia adalah contoh di nukleus, kita tahu dalam nukleus ada nuclear charge. So dah terangkan sebelum ni. So kalau magnesium, dalam magnesium dia ada 12 proton kan. Jadi magnesium ada 12 nuclear charge. Okay, so lepas tu dia ada color-color dia lah. Okay, jadi sekarang ni kita nak keluarkan elektron pertama. So kita nak keluarkan elektron tu daripada color paling luar. Jadi kita nak keluarkan elektron yang ni supaya dia jadi elektron yang free lah, yang tidak terikat dengan tarikan nukleus. Okey, jadi kalau tidak terikat dengan tarikan nukleus, sedangkan elektron yang saya lukis ni, yang ni, yang ni, okey, dia ada daya tarikan dengan nukleus. Jadi kita nak hilangkan elektron tu daripada daya tarikan. So kita perlukan tenaga lah, seolah macam awak tengah ikat something, awak nak putuskan ikatan tu, awak nak kena tarik dia. So awak nak kena tarik tu perlukan tenaga. Sebab itulah dekat sini, ayat dia dekat sini, kena ada minimum energy required untuk awak remove, buang 1 mole elektron daripada 1 mole of gaseous atom. So yang ni pun juga dalam 1 mole. Okay, so dia akan jadi ion dia lah. Okay. Okay, saya baru dapat message. Okay, yang mana share device, boleh PM saya nah. Sebab nanti saya akan tengok attendance lah lepas habis kuliah ni nanti yang join. So yang mana share device dengan kawan,
boleh PM saya. Okay, awak share device dengan siapa. Alright. Okay. Seterusnya, kalau tadi first IE, okay, ni C1. Yang kedua adalah second IE, sebab awak memang kena memberi definition untuk first IE dan second IE. Yang ni C1, jadi akan masuk next UPS lah. Okay, so apakah itu pula second IE? So second IE dia dah tak ada perkataan minimum tu dah. Okay, dia hanya sekadar energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous ion. Okay, kita ambil yang tadi juga, bila kita buang satu elektron daripada magnesium, so dia dah mula jadi magnesium ion. Okay, so sekarang ni magnesium ion tadilah. Lepas tu kita nak buang satu lagi elektron. Tu maksud dia. So nanti dia akan jadi Mg2 plus juga dalam fasa gas tambah E. Kita buang satu elektron pada satu masa. Okey. Jadi yang ni pun 1 mol. Okay, ni sebab kita remove satu mol elektron daripada satu mol gaseous ion. So yang ni pun 1 mol. Yang ni gaseous ion. Yang ni tadi gaseous atom. So awak boleh tulis sama-sama dengan saya lah supaya awak lebih jelas lah. Okay, elektron pertama of course kita akan buang daripada atom. Lepas tu dia jadi ion. Okay, lepas tu elektron kedua of course kita buang daripada ion. Okay. Okay. Yang kesilapan pelajar kalau dia tulis macam ni. Ini Mg, contohnya dia nak terus jadikan Mg2 plus kan. Okay, yang ni kalau contohnya dia kata kenapa yang ni satu elektron, kenapa bukan dua elektron? Okay, dua elektron tu dia dikeluarkan daripada gaseous atom. Maksudnya yang ni Mg2 plus gas tambah 2E. Ni baru betul. Okey, yang dekat atas ni, yang ni satu elektron je. Sebab yang ni dah positif 1. Buang lagi 1, jadi positif 2 lah. Buang lagi 1 elektron. Elektron carry negative charge. So, hopefully awak jelas lah kat situ. Okey. Kalau yang ni 2, yang ni 2, yang ni kosong lah. Sebelah sini kosong. Untuk bagi awak lagi nampak, okey, bila yang ni kosong, yang ni positif 2, yang ni negatif 2. So kiri kanan kan kena balance kalau dalam kimia kan. So kalau yang ni pula positif 1, yang ni positif 2, ni negatif 1. So balance lah. Okay, so far yang ni ada soalan tak? Kalau tulis ni, yang ni jadi salah lah nah. Kita buang yang ni saya tunjukkan kadang-kadang pelajar tulis 2 elektron untuk yang second IE ni. Kalau yang tu salah, yang betulnya 1E macam ni. Okay, so far boleh jelas ke? Jelas, madam. Okay. Okay, untuk ionization energy lagi sekali saya ingatkan awak kita nak jadi daripada atom jadi ion tu kita kata ion, dia nak ionize. Ionize tu dia tak jadi ion. Untuk dia jadi ion, kalau dalam kes ni kita buang. Okay, ionization energy tu adalah tenaga yang diperlukan untuk buang elektron tersebut. Okay, so dia sentiasa perlukan tenaga sebab dia ada tarikan daripada nukleus. Okey, dia sentiasa perlukan tenaga untuk IE. Okey, so kita tengok contoh soalan. So yang pertama, define the term first and second IE. Sekejap, lari. Okay. So first IE macam tadilah kena ada perkataan minimum lah. Minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, to produce positive ion in its ground state. Ni yang paling lengkap punya jawapan. Okay, dia kena ada perkataan in its ground state tu. Okay. Okay, and then kena ada minimum energy required lah. Lepas tu 1 mole of electron. Okay, from 1 mole of gaseous atom.
Okey, untuk second IE macam tadi juga, yang ni ada energy pun tak apa, tak ada tak ada minimum pun tak apa, ada minimum pun tak apa. Okey, minimum tapi untuk first IE, perkataan minimum tu insist. Untuk second IE tak ada minimum pun tak apa dah. Okay, so minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of unipositive gaseous ion. Okay, yang diberi dalam jawapan ni adalah jawapan-jawapan skema PSPM lah. Dia kena ada unipositive gaseous ion, okay, yang nak menunjukkan bahawa kita buang satu elektron pada satu masa, so dia akan membentuk unipositive yang ni lah, okay, gaseous ion lah, okay. Okay. Okay, and then soalan seterusnya, discuss the trend of IE of element across a period and down a group. Okay. So for your information, trend dia, okay, so yang ini kita tengok ada macam teaser lah, dia bagi jawapan dulu kan. Sekejap lagi baru kita tengok kenapa ya. Okay, across period, kita tahu sebelum ni kita buat across period, size dia semakin mengecil kan, dia macam ni. Okay, ni across period lah. Makin lama dia makin kecil. Okay, ni across period. Okay. Ionization energy ni, dia bergantung kepada size of atom ataupun size of ion tu. Sebab apa? Sebab awak nak remove electron. So awak kena fikir macam ni. Kalau dia size besar, ni nukleus kat sini. Okay, elektron yang paling luar ni duduk kat sini. Berbanding dengan yang size yang paling kecil ni, okay, ni nukleus kat sini, elektron paling luar dia duduk kat sini. Okay, awak agak-agak lah nak buang elektron lebih mudah dekat saiz yang besar, yang tarikan nukleus dia makin lemah, ataupun lagi susah nak keluarkan elektron daripada atom yang bersaiz kecil. Awak rasa yang mana? First of all, awak kena tahulah yang dalam atom mana yang tarikan nukleus antara nukleus dengan valence elektron tu lagi kuat. Yang saiz besar ke yang saiz kecil? Yang tu awak kena faham dulu. Lepas tu baru awak boleh fikir. So kalau tarikan tu kuat, maksudnya energi dia lebih tinggi ke energi dia lebih rendah? Okay, itu cara untuk berfikirlah. Okay, so first person yang saya nak tanya adalah Iman. Iman Daniel ada? Ada Madam. Okay, Iman, bagi tahu saya, awak agak-agak IE yang mana lagi tinggi? Yang saiz besar ke saiz kecil? Saya rasa saya kecil tarikan lagi tinggi. Sebab shielding effect lebih. Ya. Betul lah tu. Bila saiz awak kata sekarang ni, awak kata IE lebih tinggi bila saiz lebih kecil, betul? Ya, betul. Sebab dia ada shielding effect. Shielding effect dia apa? Tinggi ke banyak? Dia lebih rendah sebab dia lebih effect. Okay. Sebab kawan awak, okay. Thank you, Iman. Bila dia jauh. Bila dia jauh? Tak apa-apa. Betul lah tu. Okay, thank you Iman. Okay, Iman tadi ni nak explain macam ni. Bila saiz besar tu kan color besar. Ni nukleus. Bila banyak shell, baru kita explain tentang shielding effect kan. So kat sini dia ada macam, okay, ini shell paling luar. Okay, so ni elektron yang kita nak remove. Okay, so bermaksud kat sini, dia ada shell yang, shell yang pertama ni, ni shell pertama, lepas tu ni shell kedua, ni shell yang ketiga. Duk shield, duk benteng daya tarikan nukleus tu dengan elektron yang nak keluarkan tu. Jadi bila duk banyak benteng, tarikan tu lemah. Jadi untuk keluarkan elektron tu pun lebih mudah. Jadi bila nak keluarkan elektron tu lebih mudah, bermaksud ionization energy dia rendah lah. Maksudnya tenaga yang kita perlukan untuk remove elektron tu lebih rendah. Tu maksud IE dia pun rendah. Berbanding kepada saiz yang kecil. Kalau saiz kecil, dia sangat dekat dengan nukleus.
bila sangat dekat dengan nukleus, sebab shielding effect dia rendah lah kan, sebab color dia sikit. Dah kenapa hilang tiba. Okay. Ni tarik. Okay. Yang ni dia dekat dengan nukleus. Okay, jadi bila dekat dengan nukleus, tarikan nukleus terhadap elektron tu sangat kuat. Jadi nak remove dia susah. Jadi IE dia akan tinggi. IE tinggi bermaksud tenaga yang diperlukan untuk remove elektron tu sangat tinggi. Itu maksud IE pun tinggi. So hopefully jelas IE dia berkait dengan size. Yang ni IE dia rendah bila size tu. Jadi across a period automatically kita akan tahu dah IE semakin meningkat. Sebab apa? Sebab size semakin kecil. Okay, so tengok kat sini lah. Kalau dia suruh awak explain dia punya trend untuk IE, awak kena kaitkan dulu dengan size. Sebab size adalah main factor dia. Okay, jadi nak terangkan pasal size, kena explain dulu benda-benda lain yang macam sebelum ni awak explain lah. So across a period, so proton number increase. So effective nuclear charge pun increase. Okay, lepas tu kita awak akan cakap apa lagi lepas effective nuclear charge. Jadi more energy required to remove the first electron. Jadi first ionization energy of element pun increase daripada kiri ke kanan. Macam tu. Okay. Boleh. Boleh dah. Okay, so yang ni kenapa yang tu sebelum-sebelum ni je yang awak jawab. Yang ni sebab dikaitkan dengan ni saya kata ni size decrease. Bila size decrease across period, jadi elektron paling luar tu pun lebih kuat dipegang oleh nukleus. Boleh ya? Itu antara cara awak jawab lah, antara jawapan-jawapan dia. Okay, kalau down a group pula, atomic size dia akan bertambah. Jadi bila kenapa atomic size bertambah kalau down a group? Sebab kita tahu shell dia semakin banyak. Shell ataupun principal quantum number. Principal quantum number ni sama maksud dengan shell lah. Okay, sama maksud dengan shell. Sebab ada yang hantar draft dekat saya, dia tulis down a group, shell increase. So the principal quantum number also will be increased. Kat situ saya tahu lah, budak ni tak faham lah tu maksud dia. Okay, principal quantum number dengan shell tu benda yang sama. Okay. Ataupun satu lagi, energy level. Okay, energy level. Okay, so lepas tu kita tengok dekat sini. So the outermost electron semakin jauh lah kalau down a group bila size semakin besar. Okay. So dia punya valence electron dia makin jauh daripada nukleus. Lepas shielding effect pun meningkat. Okay, jadi less attraction antara valence electron ataupun outermost electron dengan nukleus. Jadi kesan dia apa? Kuranglah tenaga yang diperlukan untuk keluarkan elektron tersebut. Okay, bila kurang tenaga bermaksud first IE dia pun akan rendah. Okay, so far boleh Okay, itu dalam bentuk jawapan tutorial. Okay, so yang ni dalam inilah dalam point lah. Okay, so yang dalam point macam tadi juga, kalau down a group kita tahu mula-mula principal quantum number ataupun shell akan bertambah, shielding effect bertambah, attraction semakin kurang, lemah kan? Sebab apa? Sebab size dia makin besar. Jadi ini point penting lah, nak kait dengan IE saya guna highlighter yang berbeza. Jadi less energy required to remove the electron yang kita nak remove tu, jadi IE dia berkurang. Okay. Okay, so across the period. Okay, so across the period, macam tu. Okay, so kena bagi tahu dia tentang size. Jadi proton number increase ataupun nuclear charge increase. So what will happen? Effective nuclear charge increase. Apa jadi bila effective nuclear charge increase? Daya tarikan antara nukleus dengan valence electron akan bertambah. Kesan dia size makin kecil. Okay, so bila size makin kecil, dah dapat je point size makin kecil, baru kita boleh relate dengan point IE lah. Jadi bila size makin kecil, banyaklah tenaga diperlukan untuk buang elektron tersebut. So kesan dia IE pun semakin bertambah kalau across period. Okay, so hopefully jelas yang ni .
Okay. So baru kita nak masuk yang ni. Okay. So yang ni sama macam soalan assignment. Okay. So soalan assignment. Soalan assignment je saya relate mana soalan assignment. Okay, masing-masing boleh tengoklah soalan assignment masing-masing. Okay. Okey, jap. Okey, saya tukar skrin. Okey, sekarang boleh nampak kan? Jap. Saya silap ni. Jap. Saya sepatutnya share. Sekejap, anak saya mengamuk je. Okay. Sorry. Okay. Ni soalan assignment. Okay, so soalan assignment ni boleh tengok dekat sini soalan ni dia cakap figure below shows the first ionization energy of element in period 2. Okay, so kat sini boleh nampak dia kata generally the variation of the first ionization energy of element across period 2 shows an increase in their magnitude. Okay, kalau nak ikutkan, okay, kan macam tadi saya kata across period size dia semakin kecil. Jadi kalau semakin kecil, okay, bila size semakin kecil, bermaksud IE across period akan semakin tinggi. Sepatutnya kalau IE tinggi, dia sepatutnya dia punya graf dia patutnya macam ni. Lepas yang macam ni, akan naik macam ni, akan naik macam ni, akan naik macam ni, akan naik macam ni. Dia akan keep on increasing. Tapi kat sini kita boleh tengok trend dia, daripada Li kepada Be dia naik. Tapi Be kepada boron ni dia turun sikit. Okey, lepas tu B boron kepada karbon naik, nitrogen naik, tapi bila NO dia turun balik juga. Lepas tu baru dia naik. Kalau nak ikutkan teori tadi, lagi kecil saiz, IE semakin naik. Dia takkan turun-turun dah. Dia sepatutnya macam ni. Sepatutnya ikut teori. Tapi kenapa dia ada turun sikit? Yang tu yang awak nak kena explain dalam punya assignment. Okay. Sebab kat sini dia kata shows an increase in their magnitude. However, certain elements such as nitrogen and oxygen O show irregularities. Okay, berbeza. Tak macam yang lain. So explain the irregularities occurs between N and oxygen. Okay, ini soalan assignment. Okay, konten yang saya nak bagi. Okay. Okay, saya nak share. Tukar skrin balik Ya, Hasbullah. Hasbullah dia angkat tangan ni. Yes, Hasbullah Iqbal. Muhammad Iqbal bin Hasbullah. Minta maaf. Muhammad Iqbal bin Hasbullah. Yes, why? Boleh tengok tak?
Boleh nampak tak yang saya share ni? Tertekan medium line saya slow. Okey, tak apa. Okey. Nampak skrin tak? Tak nampak. Tak nampak sat. Saya cuba share skrin lagi sekali lah. Okey, sekarang nampak Nampak? Nampak Madam, nampak. Okay. Nampak Madam. Okey. Okey, so sekarang ni tadi kau boleh nampak kan trend yang saya tunjuk tadi. Okey, so sekarang ni saya tunjuk antara hidrogen dengan helium. Okey, yang ni period 1. Okey. So, yang ni lithium, beryllium sampai neon ni, yang ni period 2. Okay, so daripada yang ni period 3. So boleh bulat-bulat macam ni juga dalam punya tutorial worksheet supaya lebih faham dia punya trend dia. Okay, so last kali okay. Yang ni 20 elemen pertama dalam periodic table Okay, so yang ni period 4. Okay. Okay, so sekarang ni Okay. So boleh tengok trend dia. Kalau period 1, okey lah. Period 1 kan ada 2 elemen sahaja. Okey. Jadi dia increasing lah. Sebab apa? Sebab kita tahu hidrogen dengan helium. Helium lebih kecil size. So of course lah IE untuk helium pun lebih tinggi lah. Yang ni. Okey, boleh nampak Okey. Kalau tapi yang berlaku dalam period 2 macam tadi saya kata. Sepatutnya case dia tadi, dia sepatutnya mencanak naik je. Dia takkan turun balik. Tapi kita boleh nampak sini dia turun balik, sini dia turun balik dekat period 2. Kalau period 3, antara magnesium dengan aluminium, lepas tu fosforus dengan sulfur. Dia turun juga. So yang ni trend ni yang kita nak kena faham kenapa. Okay, untuk awak jawab assignment dengan lebih mudah lah. Okay, so kita tengok dulu across period 2. Okay, antara beryllium, boron dan nitrogen dan oksigen. Awak punya assignment nitrogen dan oksigen. Okay. So yang pertama sekali yang kita nak tengok antara beryllium dengan boron Okay. So kita cuba tengok dulu. Sebab itulah sebelum ni saya ada share dengan awak apa-apa sekalipun especially tajuk 3 dan 4 tulis electronic configuration untuk memudahkan awak okay, supaya dapat idea. So sekarang ni bila kita tulis electronic configuration untuk beryllium. Okay, beryllium dia proton number dia ada 4. Jadi bila ada 4 kita tulis 1s2, 2s2. Kalau untuk boron pula proton number dia 5, so elektron dalam dia pun 5, so kita tulis 1s2, 2s2, 2p1. Okay, kat sini kita akan dapat idea dia. Okay, cuba tengok. Kalau dalam boron, okay, elektron dia berada dalam 2p1. Okay, sebab kita sekarang ni nak bercakap tentang kita nak remove elektron pertama sebab kita nak kait dengan first ionization energy. Kita nak keluarkan elektron pertama. So dalam boron kita keluarkan elektron pertama dia dalam 2p. Tapi 2p tu 2p1. Tapi kalau dalam beryllium kita nak keluarkan elektron pertama tu dalam 2s. Lepas tu dalam 2s2 pula tu. Kita tahu kalau S, kalau fully filled, dia akan ada 2 elektron. Ni S. Kalau P, kalau fully filled, dia kena ada berapa elektron awak kalau P? 6. Yes, 6 elektron. So kalau D, kalau fully filled dia, kalau betul D?
Siapa nak jawab? Syadan dan Syadan. Kalau di orbital, fully filled dia berapa Syadan? Syadan? One more, madam. Like, okay. Dah, soalan saya, kalau orbital D, kalau maksimum elektron dia fully filled elektron, berapa nilai? Kalau S2 fully filled, kalau P6, kalau D? Kalau D 10, ya, sebab D kan ada 5 orbital. Okey. Di sini saya tanya nak awak ingat-ingat lah. Okey, ni kes yang fully filled. Okey, tapi dalam kes beryllium ni dan boron ni, awak cuba tengok elektron pertama dalam beryllium dibuang daripada 2s. 2s yang fully filled. Sebab tu kita kata more energy required to remove an electron from the fully filled 2s orbital in beryllium. Kita buang elektron dalam 2s yang penuh. Fully filled. Jadi susah nak buang tu. Walaupun saiz beryllium lebih besar daripada boron. Boron dia lebih kecil. Tapi nak buang elektron pertama dalam boron yang kecil lagi mudah berbanding nak buang elektron pertama dalam beryllium yang saiz lebih besar sikit sebab kes dia sorry, Wak. Kalau main nak batuk tu sekejap. Sorry. Okay, nak buang yang dalam beryllium tu daripada fully filled 2s. Jadi lebih susah. Okay, kes dia kat sini fully filled susah. Okay, berbanding others tu maksudnya kalau macam kalau dalam S satu lah. Tu dikira tak stable. Kalau dalam P selain P3 dan P6. Maksud P1, P2, P4, P5. Okay, yang tu akan tak stable. Kita panggil dia sebagai partially filled. Yang inilah kita panggil which is dia kata dalam fully filled is more stable than kita panggil partially filled 2p orbital of boron. So, which is less stable and need less energy. Inilah cara awak jawab. Jadi therefore kita nak relate dengan IE, the first IE dalam beryllium is higher than boron. Walaupun boron is smaller than beryllium. Okay, tu nak jawab dia. So case dia adalah yang awak kena fokus adalah fully filled lebih stabil daripada partially filled. Okay, fully filled 2s orbital more stable daripada partially filled 2p orbital. Okay, yang tu yang awak nak kena fokus. Okay, tu dia punya main point dia. So between nitrogen dan oksigen pula. Ni antara jawapan-jawapan yang awak nak jawab dalam awak punya assignment lah. Okay, first of all, bagi electronic configuration, setiap electronic configuration ni akan dapat markah. Okay, so awak pun tulislah nitrogen 7, proton number, so 7 elektron. So awak tulis 1s2, 2s2, 2p3 macam ni. Oksigen 8, awak tulis macam ni lah sampai 2p4. So awak boleh tengok kat sini. Elektron pertama nak buang dalam nitrogen dalam 2p3. So 2p3 adalah kita panggil dia sebagai half filled. Okay, half filled pun juga adalah stable. Ingat half filled 2p orbital in N. More stable daripada apa? 2p4. 2p4 kan tadi saya kata selain P3 dan P6, selain nombor-nombor tu adalah partially filled. Partially filled is less stable. Okay, ni partially filled 2p orbital of O. Jadi bila dia less stable, so less energy lah required untuk remove electron. That's why first IE nitrogen higher daripada oksigen even though oksigen lagi kecil daripada nitrogen. Okay. Yang ni jelas tak?
kenapa ada anomalous case antara BE dengan B dan juga N dengan O. Boleh jelas tak? Boleh, madam. Boleh ya? Okey. So sekarang ni kalau macam dalam assignment awak, first bagi electronic configuration untuk setiap satu. Okey, soalan tu. Lepas tu awak bagi tahu elektron pertama dalam nitrogen dibuang dalam apa. So in this case, of course lah kita remove elektron pertama tu daripada half filled 2p orbital in N. Lepas tu awak bagi, lepas tu sedangkan awak kata elektron pertama adalah oksigen dibuang daripada partially filled 2p orbital. Then awak buat kesimpulan bahawa half filled orbital is more stable than partially filled 2p orbital. Dan terus awak dapat markah lah. Okay. Okay, itu untuk anomalous case in period 2. Sama juga kalau dalam period 3. Period 3 antara magnesium dengan aluminium, phosphorus to sulfur. First of all, cara dia macam biasa, tulis dulu electronic configuration. Bila awak dah tulis, awak boleh tengoklah elektron pertama buang daripada 3s2. S2 je maksudnya full lah. Susah nak remove elektron berbanding nak remove dalam 3p1. Nak remove dalam 3p3 susahlah. Okay, 3p1 senang, 3p2 senang sebab dia partially filled. Jadi awak kena tulis more energy is required to remove an electron from the fully filled 3s orbital in magnesium. Okay, so fully filled 3s orbital is more stable daripada partially filled 3p orbital of aluminium. Jadi first IEMG higher than AL, even though AL is smaller. Okay, yang ni case dia fully filled. S lebih stable daripada partially filled. Tapi kalau satu lagi yang phosphorus dengan sulfur, boleh tengoklah. Phosphorus 3p3 half filled, sedangkan sulfur 3p4 partially filled. Okay, yang ni half filled. Yang ni partially filled. Okay, tapi kena sebutlah half filled orbital apa. Half filled 3p orbital. Partially filled 3p orbital. Yang tu kena mention. Okay, kena mention jelas baru dapat markah lah. Okay, so yang ni macam ni juga, more energy required to remove an electron from the half filled 3p orbital dalam phosphorus yang lebih stabil daripada nak buang daripada partially filled 3p orbital of sulfur. Okay, yang less stable, so less energy lah. Jadi that's why first IE dalam phosphorus tinggi daripada sulfur. Jadi case anomalous ni daripada period 2, daripada period 3, explanation dia adalah antara fully filled dan juga partially filled. Okay, tu anomalous case. So other than this element, semuanya faktor size. Okay, kita tengok soalan macam contoh soalan tutorial. Okay, so soalan tutorial ni dia kata the first ionization energy for nitrogen atom ni, N atom, dia kata lagi tinggi daripada oksigen atom. Tapi kalau second IE itu lepas N buang satu elektron jadi N plus lah. Dia kata N plus pula lagi rendah daripada O plus. Kalau N tinggi pada O tapi N plus rendah daripada O plus. Case dia awak nak dapat idea semestinya tengok daripada electronic configuration saja. So mula-mula awak tulis nitrogen, awak tengok 1s2, 2s2, 2p3. Automatically awak tahu dah, oh dia ada stability of half filled p orbital. Sedangkan oksigen 2p4. So 2p4 ni apa? Partially filled. Okay, ini adalah partially filled. So partially filled 2p orbital. So tak stable lah. Okay. Lepas tu kalau O plus pula, O plus ni pula dia ada 2p3. 2p3 ni adalah half filled p orbital. Tapi kalau N plus, dia dah asal 7 tapi dah hilang 1 jadi 6. Jadi bila 6, 1s2, 2s2, 2p2. So bila 2p2 ini adalah
partially fill. Bila partially fill sahaja, less stable lah. Macam tu je lah cara awak jawab. Okey, lepas tu mestilah awak akan tulis half fill 2p orbital is more stable than partially fill 2p orbitals. Okey, macam itulah. Okey, boleh Ramai terleft ni sebab line tak clear. Tak apa, janji awak boleh share revise lah ya. Okey. Okey, boleh So, untuk jawab soalan assignment tu, first of all, saya ulang lagi sekali. Tulis electronic configuration setiap atom yang dalam soalan. Lepas tu awak identify siapa yang partially fill, siapa yang fully fill. Fully fill tu pula orbital apa? 2s ke, 2p ke. Okay. Lepas tu partially fill pun identify orbital mana. Lepas tu buat kesimpulan di mana half fill orbitals more stable daripada partially fill ataupun fully fill orbital stable than partially fill. Boleh untuk dapat markah penuh soalan assignment tersebutlah. Okey. Okey, so far okey. Siapa Sulhi ada Sulhi? Jelas ke? Jelas ke? Okey. Sulhi kita. Okey. Alright. So sekarang ni kita tengok soalan tutorial seterusnya. Among the element PQR, which has the highest second ionization energy, then you have to explain. Okay. Alright. Thank you Zafran Hakimi. Beritahu jelas sikit. So, kat sini, dia bagi kat awak electronic configuration. Lepas tu dia kata yang mana satu second IE lebih tinggi. Okay. Second IE bermaksud dia nak fokus dekat elektron kedua yang kita nak buang. So elektron pertama tu tak kisah lagi lah buang kat mana. Okay. So cuba tengok kat sini. Mula-mula elektron pertama dalam P buang daripada 3s. Yang tu susah lah nak buang elektron pertama. Tapi bila dah buang elektron pertama tu nanti elektron kedua nak buang daripada 3s1. Senanglah nak buang daripada 3s1. Okay. Kalau Q pula elektron pertama buang daripada 3s1 habis terus. Lepas tu elektron kedua nak buang daripada 2p6. Dah lah fully fill. Inner pula tu, inner shell pula tu. Okey, kalau R pula elektron pertama buang daripada 3p2, elektron kedua pun buang daripada 3p. Okey. Jadi kat sini kita boleh nampaklah, oh elektron kedua yang paling susah nak dibuang of course dalam Q. Okey, sebab apa? Sebab pertama sekali nak buang daripada fully fill 2p. Yang kedua nak buang daripada shell 2. Kan P dengan R masih nak buang daripada shell ketiga yang lebih besar. Tapi Q nak buang shell elektron pada shell kedua yang lebih kecil. Dan lagi closer dekat nukleus. Memang lagi susah lah dalam Q. That's why jawapan dia kat sini. Q has the highest second IE energy. Sebab dia kata second electron yang kita remove tu adalah datangnya daripada inner orbital 2p which is strongly attracted to the nucleus. Lepas bagi tahu pula second electron tu juga datangnya daripada stable fully filled p orbital which is 2p6. Sebabnya silibus awak kena faham first IE kita buang elektron pertama dan awak kena tahu juga tentang second IE nak buang elektron kedua. Bila dia tanya tentang second IE, awak kena tengoklah elektron kedua yang awak kena cari yang dia duduk dekat orbital yang paling stable. Kalau elektron kedua. Okey. Sekarang kita nak masuk successive ionization energy. Okey, ini untuk menjawab soalan assignment yang seterusnya. Okey.
So kita tengok explain the increase in the successive ionization energies of an element. Okay, then we have to deduce the electronic configuration. Maksudnya awak kena daripada successive ionization energy, soalan tu awak patut boleh tulis. Tu maksud deduce tu. Awak boleh agak dia punya electronic configuration dia. Lepas tu dengan dia punya position dalam periodic table. Position tu bermaksud awak boleh tahu dia punya period dia duduk kat mana, block dia duduk kat mana, group dia duduk kat mana. Okay, kita boleh tahu. Itu maksud position. Tapi period ni kalau dia bagi tahu kita total elektron yang elemen tu ada berapa. So that kita tahulah dia duduk dalam period apa. Kalau tidak, kita hanya boleh tulis dia punya general sahaja, electronic configuration dia. Okey, so kita cuba tengok ni Contoh lithium. Okey, kita tahu lithium dia ada 3 proton number. So dia ada 3 elektron. Jadi successive ionization energy ni bermaksud kita buang semua elektron dalam atom tu. So maksudnya lithium ada 3 elektron, kita buang 3 elektron tu. So kalau saya nak bercakap tentang magnesium, magnesium ada 12 elektron, kita buang 12 elektron dia. So macam magnesium ada daripada first successive ionization energy sehingga 12 successive ionization energy. Kita buang semualah maksudnya. Okay. So beryllium ni ada 4, boron ada 5. So kita tengok kat sini kalau nak ikutkan saiz lithium besar, lepas tu beryllium kecil, boron paling kecil. Tu kalau kita tengok saiz dia. Okay. So kita tengok sebab tiga-tiga ni dalam period 2. So first kalau untuk Li kita tengok 520. Elektron pertama nak buang ialah sebab dia saiz besar. Okay. And then followed by beryllium 900. Boron memanglah kecil daripada beryllium, tapi tadi anomalous case kita dah buat dah. Beryllium tadi dia ada apa tadi? Saya nak tanya siapa pula ni. Okay, girl pula saya nak tanya. Siapa? Anis. Pasal apa beryllium saiz dia besar sikit. Tapi dia punya first IE dia sampai 900, lagi tinggi berbanding nak buang elektron pertama dalam boron hanya 800 je. Sebab elektron pertama dalam beryllium dibuang daripada Anis ada Anis? Anis F3T1. Tu macam jap. Ni yang anomalous case tadi tu. Macam ulang balik soalan jap. Ulang balik. Okey, cuba Like tengok. tadi like. Oh, okey, like. Okey, soalan saya, cuba tengok. Kalau dari segi bulat-bulat yang saya buat ni, boron saiz dia lagi kecil daripada beryllium. Tapi nak buang elektron pertama daripada boron 800 je. Tapi beryllium sehingga 900 tenaga yang diperlukan. Padahal beryllium ni besar sikit berbanding boron. Kenapa? Kita pasal teranglah ya. Sebab masa dah nak habis. Okey. Beryllium kata dia kata apa-apa sekalipun awak tulis dia punya electronic configuration. Beryllium kan 1s2, 2s2. Boron 5, 1s2, 2s2, 2p1. Okey. So boron ni dia punya okey, ni baru betul. Okey, okey. Boron ni okey. Okey, sebabnya elektron pertama daripada beryllium dibuang daripada fully filled 2s orbital. Boron ni elektron pertama dibuang daripada partially filled 2p orbital. Itulah kes dia. Kan fully filled more stable than partially filled. That's why tenaga untuk buang elektron pertama dalam beryllium lebih tinggi berbanding boron. Walaupun beryllium lebih besar berbanding boron. Sebab awal-awal tadi saya bagi tahu saiz kecil tenaga pun
tinggi, IE pun tinggi. Tapi dalam kes ni, IE untuk beryllium lebih tinggi sebab elektron pertama tu dibuang daripada fully filled to s orbital. So, hopefully hak ni jelas lah nak jawab ni soalan assignment ni. Okay, saya tulis lagi sekali. Kita tulis banyak-banyak kali kot boleh ingat. Okay, yang ni adalah partially filled. Okay, itulah pasal apa. Okay, kenapa kenapa beryllium 900. Okay, then awak fokus ni lah tenaga-tenaga lain. So, cuba tengok second. IE makin bertambah. Okay, makin bertambah tenaga-tenaga tu. Third bertambah. Lithium habislah sebab dia 3 elektron je. Beryllium elektron keempat dia lagi tinggi tenaga. Kalau boron tu elektron kelima dia lagi tinggi. So, maksudnya lagi banyak dia buang, lagilah tenaga lagi banyak. Sebab bila elektron buang, saiz makin kecil. Buang lagi elektron kedua, saiz lagi kecil. Buang lagi elektron ketiga, saiz makin kecil. Macam tu. So, lagi tinggilah tenaga diperlukan. Okay. So, daripada successive ionization energy, kita boleh tahu berapa banyak valence elektron dia. So, dan bila kita tahu berapa banyak valence elektron dia, kita boleh identify dia duduk dalam grup apa. Okey, so kita cuba tengok contoh soalan ni. Okey, so ini sebiji-sebiji awak boleh gunakan guide ni untuk awak jawab soalan assignment yang successive ionization energy tu. Sekejap saya share dengan awak yang ni. Okey. Ni contoh soalan assignment yang ni. Okey. Yang part C, soalan nombor 3, numeracy skill. Okay, so soalan ni dia kata the table below show the successive ionization energy. Nah, inilah dia. Okay, untuk elemen Y. So, dia bagi IE1 berapa, IE2 berapa, IE3 berapa, IE4 berapa, IE5 berapa. Okay, lepas tu dia kata determine group block dulu. Lepas tu dia suruh awak explain kenapa. Lepas tu kena identify pula Y daripada predictable. Apa dia? Elemen apa lah maksudnya. Okay, lepas tu write chemical equation Y react with oxygen. Okay, yang ni untuk ikutkan ni. Yang C ni adalah content esok. Okay, oxide. Untuk elemen. Okay, sebab tak sempat dah. Lagi 5 minit je ni. Okay, tak sempat. Tak apa. So at least awak boleh jawab dulu untuk 3A dan 3B. Okay. Sekejap. Okay. Okay, so berbalik kepada content saya tadi. Okay, so sekarang ni macam tadi elemen Y kan dia bagi dekat awak dia punya successive IE. Okay, so inilah IE dia. Okay, ni IE1 786, IE2 1580, IE3 3230, IE4 yang nilai ni, IE5 nilai ni. Okay, so first of all, bila awak nampak je soalan IE, awak tengok fokus dekat mana yang tenaga tiba-tiba naik mendadak. Okey, mula-mula awak tengok kat sini 786. Okey, so maksudnya kalau dari segi graf kita buat okey dia duduk kat sini. Okey, lepas tu naik 1500 dia macam okey naik landai lah dekat sini. Lepas tu 3000 naik landai juga. Okey, naik sikit. Lepas tu naik 4000. 4000 pun naik landai juga kat sini. Tiba-tiba daripada 4,000 tu naik sampai 16,100 ni nilai kat sini. Jadi daripada 3,000, 4,000 duduk tak duduk naik sampai zap kat sini 16,000. Jadi kat sini kalau dari segi graf, okey, awak akan tengok ni 786. Okey, ni 1580. Yang ni 3230. Yang ni 4360. Sini sampai 16,100.
Okey. So daripada sini awak boleh tengok kelompok yang tenaga sikit tu dia duduk kat sini. Jadi awak pun kira ada berapa ni dot dekat kelompok yang naik sikit ni. Oh, ada 4 dot. Jadi automatically awak tahu, oh bermaksud ada 4 valence elektron. Okey, sebab apa tahu? Sebab bila kelompok tenaga sikit tu bermaksud ni nukleus. Okey, ni color dia lah. Kita tak tahu lah dia color ke berapa kan. Lepas tu tiba-tiba 4 tu bermaksud okey, ini elektron pertama. Okey, lepas tu elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat sikit lagi. Sebab kenapa macam tenaga dia sikit? Sebab dia dibuang daripada shell yang sama. Tiba-tiba elektron kelima tu sehingga 16,100. Bermaksud elektron kelima tu berada dalam inner shell. Okey, ni E1, ni E2, E3, E4, ni E5. So E5 ni dia berada dalam inner shell. Dia yang ada tenaga sehingga 16,100. So boleh faham tak? Jadi bila elektron kelima tu duduk dalam inner shell, that's why tenaga sangat tinggi diperlukan untuk remove dia sebab dia duduk dalam inner shell. Dia closer dah dengan nukleus. Jadi automatically yang naik secara landai tadi tu semua tu adalah valence elektron. Jadi kita tahu lah, oh elemen ni bermaksud dia ada 4 valence elektron. So bila dia ada 4 valence elektron, awak agak-agak dia duduk dalam grup apa? Untuk successive ionization energy, awak hanya akan diuji dalam blok S dan blok P sahaja. Okey, blok S and blok P sahaja. Jadi kalau 4 valence elektron bermaksud dia duduk dalam blok apa ni? Mustaqim ada mustaqim F3T1. Mustaqim ada mustaqim? Ada. Okey, mustaqim. Dia duduk dalam blok apa mustaqim kalau dia ada 4 valence elektron? Kalau 1 blok S, 2 blok S. Kalau 4 valence elektron? Blok P lah. Blok P lah sebab dia antara blok S dengan blok P je. So kalau blok S ni 1 dengan 2 valence elektron je. So other than that adalah dalam blok P sebab dia bukan dalam blok D lah. Successive ni untuk awak diuji untuk blok S dengan blok P. Okey, jadi kalau dah blok P ada 4 valence elektron pula, bermaksud dia duduk dalam grup apa ni? Shade dia shade. Okey, shade. Kebetulan shade pun jawab grup 14. Yes, betul. Okay, so kalau 1 valence elektron, group 1. 2, group 2. Kalau start daripada 3 valence elektron je, dah group 13. 4 valence elektron, group 14. Sebab dah blok P kan kena tambah 10. Kalau 5 valence elektron, group 15. Okay, dia macam tu. Okay. Jadi, poin pertama untuk awak nak jawab soalan tak kisah sekarang dah tak masuk PXPM kan, chapter 3. So assignment awak lah, benda pertama yang awak kena buat adalah awak kena mengira ratio. Okey, untuk mengira ratio setiap ionization energy akan dapat 1 markah. Jadi sekarang nak kira ratio macam mana? Awak ambil IE2 ni awak bahagi dengan IE1. So, macam ni lah IE2 bahagi IE1. Of course lah nilai tenaga lah lebih tinggi bahagi dengan lebih kecil sebab awak nak dapat nilai positif. So, setiap yang awak kira ratio ni akan dapat markah. Okay, ni untuk awak jawab. Okay, dalam assignment pun, dalam soalan mana-mana pun, cara dia kira dulu IE tu. So, awak akan dapat markah setiapnya. Jadi, soalan assignment tadi tu, kira dulu. Tulis dalam awak punya assignment tu nanti setiap nilai ratio tu berapa. Okay, so daripada sini awak tengok kalau IE2 bahagi IE1 2.01 je ratio. Kalau IE3 bahagi IE2 2.04, IE4 bahagi IE3 1.35, IE5 bahagi IE4 3.70. Jadi automatically kita tengok, yang paling tinggi adalah
IE 5. Kat sini pun jadi macam tadilah saya katakan tiba-tiba IE 5 tu elektron 5 elektron tu elektron kelima tu paling tinggi 16,000. Okey, so kena buktikanlah dari segi pengiraan ratio. Ratio dia pun paling tinggi 3.7, lagi tinggi berbanding yang lain-lain. Okey, so awak akan dapat markah pertama kat situ. Okey, so lepas tu poin kedua, awak kena bagi tahu highest ratio tadi tu di mana. Tadi baru kira, kena nyatakan pula. So awak pun tulis highest ratio adalah yang tadi tu IE 5 bahagi IE 4. Ataupun kalau awak tak nak bagi tahu dari segi highest ratio, guna perkataan sudden increase. Okay, in ionization energy ni kena tulis penuh. Kalau hanya tulis sudden increase from, tak boleh. Sudden increase kena ada ayat in ionization energy lah. Okay, from mana? Okay, kalau ratio IE 5 bahagi IE 4. Macam ni. Kalau sudden increase, IE 4 tu IE 5. Okey, ni tolong tulis betul-betul. Kalau awak tulis sudden increase daripada IE 5 tu IE 4, yang ni salah. Tolong tulis betul-betul ya. Okey. Okey. Lepas tu poin kedua. Macam tadi saya tunjuk dalam bentuk graf tadi kan, boleh tengok yang ni kan. Yang ni paling tinggi. Jadi kita tulislah elektron kelima itulah yang kita buang daripada inner shell. Bila inner shell, automatically kita tahulah mestilah dia punya electronic configuration dia tu macam noble gas. Okay, sebab dah duduk inner shell, penuh lah. Dia mesti start daripada penuh dulu kalau dah daripada inner shell. Bila penuh tu macam noble gas lah, sebab noble gas configuration semua penuh. Okay, sebab tu kita kata has stable noble gas configuration. Lepas tu bukan setakat macam noble gas configuration, dia juga closer to nucleus. Okay, yang saya highlight tu semua jawapan-jawapan yang penting yang awak kena tulis juga dalam assignment. Jadi, bila dah dekat dengan nukleus, apa jadi? More energy lah diperlukan untuk buang elektron kelima tu. Jadi, automatically bila dah elektron kelima duduk dalam inner shell, of course lah dia ada 4 valence elektron, elektron yang duduk kat luar. Elektron kelima duduk dalam, so 4 elektron tadi dia duduk kat luar lah. Okay. Jadi bila dia ada 4 valence elektron, lepas tu dia tak bagi tahu pun total number semua elektron ada berapa. Ataupun dia tak kata pun elemen, ni ada bagi tak ada elemen ni. Dia tulis example je, contohlah saya kata ini elemen Y. Kalau dia kata elemen Y is in period 2, senang. Kalau dia kata elemen Y in period 2, valence electronic configuration adalah 2s2 2p2, sebab dia dah bagi tahu, dia inform dalam soalan dia berada dalam period 2. Tapi kalau contoh ni dia tak bagi pun dia dalam period apa, dia tak bagi tahu pun total elektron ada berapa, automatically kita tidak dapat tahu dia duduk dalam period apa. So kalau kita tak boleh tahu, jangan sesekali awak pandai-pandai letak dia duduk dalam period apa. Tak boleh, tu jadi salah balik. Awak kena bagi dalam bentuk general. So general tu menggunakan N tu lah. Okay, that's why dia jadi valence electronic configuration dia jadi NS2 NP2. Sebab apa? Sebab ialah dah dia ada 4 valence electron kan, 2 dalam S, 2 lagi dalam P lah. Okay. So tadi pun awak dah beritahu bila ada 4 valence electron bermaksud dia pun duduk dalam grup 14. Senang cakap, inilah semua poin yang awak nak kena tulis dalam assignment awak soalan nombor 3 tadi. Kecuali yang outside tadi itulah. Outside tu saya nak buat esok sebab sekarang pun dah 9.21. Saya janji dengan awak sampai 9 suku. Okey, kita buat satu soalan ni. Okay, peneguhan satu soalan ni je. Dan saya rasa awak memang boleh faham lah insyaAllah. Okay, boleh buat soalan assignment. Okay, dia kata apa? Exercise. Deduce the group number of the element with the following ionization energy in kilojoule per mole and write its valence electron configuration. Okey, dia bagi kat kita IE1, 1012, IE2 di macam sini lah. Okey, so sekarang ni first saya kata yang pertama sekali adalah kita kira ratio setiap satu. Okey, mula-mula IE2 bahagi IE1. Okey, cepat. Ambil masing-masing tekan kalkulator. 1903 bahagi 1012. Okey, ni siapa nak jawab ni? Siapa lagi yang saya nak tanya? Saifuddin.
Okay, Saifuddin F3T1. Bagi saya ratio pertama ni, IE2 bagi IE1. 1903 bagi 1012. Bagi ratio Saifuddin. IE2 bagi IE1. Ni soalan yang saya share ni. Kakak. 1.88. Okey, thank you Afrina dengan Alif Iqbal. Okey, ni 1.88. Okey, IE3 bagi IE2. Okey, ni siapa-siapalah yang terlaju lah. Okey, bantu. Okey, IE3 bagi IE2. Okey, thank you Mustaqim. 1.53. Okey, lepas tu IE4 bagi IE3. Okey, Afrina 1.7. Thank you so much. Okey, IE5 bagi IE4. 1.27. Okey, thank you Wan Nodania. Okey, and then IE6 bagi IE5. 3.54. Thank you Nur Afrina. Okey, 3.54. Okey, thank you guys. Laju semua ni. Okey, good. Okey, so sekarang ni awak boleh tengok kat mana paling tinggi ratio IE6 kepada IE5. Yang ni lah paling tinggi ratio. Okey, jadi senanglah bila awak dah ada. Jadi maksudnya kalau kat sini pun, kalau ini soalan assignment dia, setiap satu ni awak dapat markah. Jangan tak kira. Okey, setiap satu dapat markah. Okey, then kita pun mula jawab. The highest ratio is, apa bagi apa awak? IE6 bahagi IE5. Okey. Tapi kalau tak mau jawab highest ratio, nak jawab sudden increase, kena tulis sudden increase in IE tulis penuh from baru IE5 to IE6. Sudden increase 5 ke 6, kecil ke besar. Tapi kalau ratio, of course lah yang besar duduk ke atas lah. IE6 bagi IE5 tu cara jawab nah. Okey. So soalan seterusnya. The elektron apa ni remove daripada inner shell ni? The 6th electron ke the 5th electron? Kalau ratio IE 6 bahagi IE 5 tu paling tinggi. Kalau dalam kes ni, yang landai tu ada berapa? 1012, lepas tu naik 19, naik 29 landai, naik 4956 landai 4000. 4000 daripada 6000 landai lagi. 6000 naik tiba-tiba kepada 22000. Jadi yang landai tu ada berapa? Landai tu maksud dia naik landai lah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai IE5 naik landai, tiba-tiba IE6 naik mencanak macam tu. Tak dia sam IE6 kat sini. Jadi kat sini dia ada berapa valence electron ni? 5 valence electron. Tu maksud dia, okey. Jadi kalau dia ada 5 valence electron, jadi yang duduk dalam inner shell tu 6 lah. Nah, the 6 electron is removed from the inner shell. Okay, which has stable noble gas configuration and closer to nucleus. Okay, jadi energy pun mestilah more energy needed to remove the 6 electron. Okay, therefore it has how many valence electron? Kalau ada 6 duduk kat dalam, duduk kat luar tadi tu, sebelum 6 tu lah. So 5 valence electron. Jadi valence electronic configuration dia berapa awak? Ada tak bagi tahu kat kita? Dia duduk dalam period apa? Okay, soalan ni pun tak bagi tahu duduk dalam period apa. Jadi bila dia tak bagi tahu dalam period apa, kita tak tahu. Jadi kita hanya boleh tulis NS2 NP3. Okay, so dia located in group. Siapa nak jawab pula ni? Bila dah ada 5 valence electron awak, dia duduk dalam group. Group apa ni?
Yes, Syed Hazim menjawab grup 15. Betul. Amisha Farhani pun jawab 15. Danish jawab 15. Amar Haikal jawab 15. Okey, Anur pun jawab 15. Okey, very good. So inilah dia. Okey. Ni cara sebiji-sebiji nak jawab soalan assignment nombor 3. Sebab bukan nak jawab soalan assignment je. Inilah content successive ionization energy sebenarnya. Dan bila awak diuji dalam soalan assignment tentang successive ionization energy, memang macam tu je lah cara jawab dia. Okey. Okey, ada siapa nak tanya soalan sebelum saya tamatkan kelas pada malam ini? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Nak tanya secara lisan pun boleh, nak tulis dekat chat pun boleh. Pemakahan dia macam mana? Setiap satu ni dapat markah yang ni dapat 1 markah ataupun yang ni 1 markah. Initial dapat markah, ni dapat markah, more energy semua ni dapat markah lah. Okay, senang cakap yang ni semua semua dapat markah. Ingatan saya. Okay, ingatan saya. Kalau soalan tu dia bagi period, boleh tulis full electronic configuration. Sekejap, betul-betul sebelum saya betul-betul stopkan kelas. Okay, kita tengok juga sebab saya janji dengan awak nak bantu awak kan untuk awak buat soalan assignment dengan lebih baik. Okay, kita tengok betul-betul soalan ni. Okay, cuba tengok. Cuba tengok soalan assignment awak ni. Dia bagi tak period? Dia bagi tahu. Ni from period 3. So bila dia bagi from period 3, awak jangan tulis general electronic configuration macam tadi NS2, NP2 ke NS2, NP3 ke, tak boleh. Boleh tulis full. Bila awak tahu valence electron dia berapa, awak boleh tulis full daripada 1s2, 2s2 sampailah kepada berapa valence electron yang awak dah identify lah daripada soalan ni. Jelas tak? Sebab dia bagi period. Okay, so awak boleh tahu complete electronic configuration dia. Boleh ke? So, menulis complete electronic configuration dapat 1 markah. Menulis valence electronic configuration juga dapat 1 markah untuk soalan ni. So, please take note lah. Okay. Yang janji saya nak bantu awak jawab soalan assignment. Okay. Ada nak tanya soalan tak? Tak ada, madam. Okay. So kalau tak ada, madam, kalau tak ada, bermaksud alhamdulillah, maksudnya jelaslah ya penerangan saya tadi tu. Kalau ada yang tak faham, bolehlah tanya kawan-kawan awak ataupun boleh PM saya tanya. Okey, so kalau macam tu saya tamatkan kuliah malam kita pada hari ini. Thank you so much for participating in my class and kuliah. Okay, so thank you so much. Class dismissed. See you tomorrow, okay? At 2. Okay, you're welcome. You are welcome. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. Okay, you're welcome. You are Thank you, madam. welcome. Thank Okay, you, you're madam. welcome. Thank you, madam. Madam macam Leno. Apa? Thank you, madam. Ya? Madam. You're welcome. Okay, you're welcome. Okay, you're welcome. Semoga cepat sembuh. Terima kasih sangat-sangat. Okey, Putri, yes. Putri nak tanya apa? Yes, Putri Farisha. Nak tanya apa? Dia nak tanya recording nanti boleh share tak sebab ada part sangkut. Tengoklah dulu macam mana nak rewatch. Sekejap, stop record.
Okay, insyaAllah lah kalau saya nak share, mungkin saya share dekat YouTube lah ya. Kalau saya direct share, dia terlalu besar untuk awak buka. Dia makan data awak banyak sangat. Okay, mungkin saya akan share dekat YouTube saya. Nanti saya akan share lah link YouTube tu. Okay, dia kalau link YouTube dia kecil lah untuk awak buka. Okay, tak makan data awak banyak sangat. Okay, berbanding saya share direct. InsyaAllah nanti saya share. InsyaAllah. Okay, ada siapa lagi nak tanya?